Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita nak sambung lagi bab 4 kita masih lagi di bawah tajuk besar dia teknologi hijau dalam melestarikan alam. So kita nak tengok 4.4 sektor pertanian dan perhutanan So apakah isu sosio-saintifik dalam sektor pertanian dan perhutanan Jadi kita tengok kita tahu peningkatan kepadatan penduduk serta perubahan taraf hidup yang mana merupakan faktor menyumbang kepada permintaan yang tinggi terhadap kawasan penempatan baru Begitu juga dengan bekalan makanan kita perlukan bekalan makanan yang cukup serta hubungan laluan pengangkutan yang baik. Jadi ini antara perkara asas yang kita perlulah Bila semakin ramai manusia, kita perlukan tempat tinggal, penempatan, kita perlukan bekalan makanan dan kita juga perlukan pengangkutan Jadi kalau kita tengok sekali imbas, seolah-olah tak ada masalah yang besar lah dalam kehidupan kita ni tapi sebenarnya semua ni boleh menjadi satu bencana yang dahsyat apabila perkara ini kita tidak kawal dan diselia dengan baik Jadi banyak kawasan hutan dan pokok-pokok balak ditebang bagi pembukaan tanah. Ini antara contoh dia Sama ada untuk tujuan penempatan tempat tinggal buat rumah ataupun dari segi pertanian tanaman lah. Jika masalah ni kita tidak kawal daripada awal dia akan menyebabkan berlakunya perkara-perkara yang tidak sepatutnya lah seperti tanah runtuh, banjir besar dan kepupusan flora dan fauna. Ini yang berlakulah kalau hutang ditebang tanpa ada di kawasan selia Seterusnya penerokaan hutan yang berleluasa juga akan mengganggu kitaran gas bumi. Jadi hal ini merujuk kepada peparuh bumi lah hutan ni kita tahu dia peparuh bumi peparuh bumi untuk kita bernafas kita macam mana peparuh kita jadi begitu juga hutan lah tak ada hutan macam mana kita nak bernafas kan macam itulah jadi penukaran gas karbon dioksida kepada gas oksigen hanya berlaku semasa tumbuhan menjalankan proses fotosintesis pentinglah sebab tumbuhan dia perlukan karbon dioksida untuk melakukan proses fotosintesis untuk buat makanan dia, bina sel dia, daun pokok dan sebagainya. Dan hasil sampingannya dia akan melepaskan gas oksigen yang diperlukan oleh kita manusia dan hidupan yang lain Dan kita pula bila kita bernafas kita melakukan respirasi, kita membebaskan gas karbon dioksida. Itu tak termasuk lagi aktiviti kita seperti pembakaran bahan api fosil, pembakaran terbuka dan lain-lain. Kita nak pembakaran terbuka pula yang dilakukan oleh para petani di kawasan ladang. Anda boleh tengok gambar ni yang menyebabkan berlaku jerubu yang teruk. Dan keadaan ini jika berlarutan boleh menjejaskan kualiti udara di seluruh negara dan negara jiran. Ini selalu berlaku lah. Kita kan selalu alami sebelum kita COVID ni kita selalu alami keadaan yang jerubu beberapa tahun sebelum kita COVID kerap jugalah Ini disebabkan oleh pembakaran terbuka kawasan hutan yang dibuka dan diterokai secara besar-besaran berskala besar Selalu berlaku di sebelah Kalimantan Indonesia Yang hutan diterokai, hasilnya berlaku jerubu sehingga sampai ke negara kita Malaysia Thailand Singapura dan apatah lagi Indonesia sendirilah Jadi ini adalah masalah sosio-saintifik apabila berlakunya penebangan hutan secara berleluasa tanpa kawalan. Ini anda boleh tengok dalam buku teks anda lah, muka surat 62 isu je lagi akan berlakunya kejadian tanah runtuh. Ini pun kerap berlaku bila hutan ditebang. Contohnya Lebuh Raya Karak, Lebuh Raya Kuala Lumpur Karak 11 November 2016 berlakunya tanah runtuh
yang berpunca daripada pembalakan yang tidak terkawal di hutan Lipo Lintang. Ya, tempat orang berkreasi tu dia ada hutan kan. Hutan tu telah diterokai sebenarnya ya. Dan seterusnya isu dia ialah permintaan yang tinggi ya terhadap perabot ya serta penggunaan kertas. Okey, orang buat perabot daripada kayu ya, kayu jati ya. Antaranya lah ya. Penggunaan kertas ya tanpa kawalan ya menyebabkan hutan ditebang secara berleluasa ya kerana kita tahu kertas dan perabot ni dia berasal daripada pokok. Okey, seterusnya ya penggunaan racun serangga dan baja kimia yang juga berleluasa oleh para petani telah menyebabkan tanaman ini tercemar. Tercemar jadi apa ya? Jadi asid lah. Tanah berasid. Keasidan tanah tu tinggi. Jadi tanah berasid. Ini menyebabkan tanah jadi tak subur ya, tidak sesuai lagi untuk pertanian ya. Jadi itu yang berlakulah bila terlalu banyak penggunaan racun, serangga dan baja kimia semasa proses pertanian ya. Di mana bahan kimia yang diserap oleh tanah ini akan juga mengalir ya ke dalam sungai yang berhampiran, menyebabkan apa pula masalah apa berlaku? Pencemaran air ya. Akan berlaku pencemaran air di sungai-sungai yang terbabit. Dah banyak berlaku ni. Ya, contoh di Kemara Highland ya. Sungai dia ya, sumber air dia yang merupakan sumber air dia telah tercemar teruk ya. Hasil daripada aktiviti pertanian ya yang berleluasa dan tidak terkawal ya. Dari segi penggunaan racun serangga dan baja kimia yang berlebihan ya. So banyak lagi lah ya kawasan-kawasan lain ya yang saya sebut tu yang berskala besar ya. Okey, seterusnya kita nak tengok apakah aplikasi teknologi hijau ya bagi kita memenangi isu sosio-saintifik ya dari segi masalah dari segi sektor pertanian dan perhutanan ya. So kita boleh tengok antaranya ya pelbagai langkah kita boleh buat ya untuk pulihkan kembali sebelum hutan yang sedia ada dan sama-sama kita menjaga hasil pertanian kita ya. Antaranya ialah merawat dan memproses kembali. Kita rawat dan kita proses kembalilah sisa-sisa pertanian. Kita jadikan apa ni? Ini adalah baja kompos. Mana jadikan baja? Sisa tu kita tak buang ya, kita jadikan baja. Ya, yang ni sangat baguslah ya sebab dia adalah teknologi hijau ya yang kita boleh kawal keseimbangan alam kita lah ya. Yang seterusnya ya kita boleh tanam semula. Ini sangat digalakkan lah ya. Bagi mengekalkan spesies-spesies pokok yang semakin berkurangan ya. Terutama kayu-kayu yang bernilai seperti kayu jati ya. Kayu belian yang digunakan untuk buat atap ya, kayu jati buat perabot ya, kayu cengal untuk buat tiang ya. Itu semua pokok-pokok ya yang bernilai sangat tinggi yang memakan masa berpuluh tahun ya untuk dapat ya. Jadi penanaman semula spesies-spesies yang semakin terancam ni adalah sangat-sangat digalakkan ya. Dan aktiviti membalakan ni bukan tak boleh, cuma kita perlu kawal ya supaya sumber hutan kita ni terpelihara ya. Jadi beberapa kawasan ya yang ada banyak spesies dan flora dan fauna kita waterkan sebagai hutan simpan ya supaya kita dapat kekalkan ekosistem tersebut lah di hutan tersebut supaya dia kekal. Contoh taman negara lah ya yang meliputi 3 buah negeri iaitu Pahang, Terengganu dan Kelantan. Tapi untuk menikmati dan menerokai alam semula di taman negara ni kita masuk melalui Pahang lah ya. Kuala Tahan ya, Jalan Tut ya. Itu adalah di negeri Pahang. Yang di negeri lain tu merupakan kawasan hutan simpan ya, tapi tak boleh masuk melalui negeri Kelantan dan Terengganu kecuali Kelantan untuk menerokai ya gunung ya, gunung Tahan lah ya. Gunung Tahan boleh naik 2 tempat ya, 2 laluan sama ada di Kelantan
ataupun melalui Pahang. Okay, anda boleh tengok sedikit info kerjaya Ranger Hutan, di mana Ranger Hutan ni dia perlu mengawal dan menyelaras kerja-kerja pembangunan hutan, seperti penguatkuasaan operasi kilang dan pencerobohan hutan rekreasi di bawah jagaan dia lah. Di mana Ranger Hutan ni dia akan menyemak dan memantau lesen operasi hutan, untuk industri berasaskan kayu, serta menguatkuasakan undang-undang perhutanan, bagi dia ambil tindakan bagi mereka yang menyalahgunakan. So ini adalah kerjaya Ranger Hutan, di bawah Jabatan Perhutanan. Kita juga ada FRIM, FRIM di Kepong, juga adalah kawasan hutan simpan, dan penguatkuasaannya juga dilakukan di situ. Okey, itu saja daripada cikgu tentang tajuk 4.4 sektor pengurusan sisa dan air sisa. Okey, jumpa lagi. Assalamualaikum.